haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Menteri Datuk Haji Jaafar bin Abdul bersama kita pada pagi ini, Ustaz Asrul Nizam bin Encik Husain merupakan tugas pejabat pendidikan daerah Kuala Bilah. Ada semua ahli jatuh kuasa masjid, pegawai, tuan haji, bapa hajat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sesama lagi hadir Allah bukan ayat biasa saya gunalah untuk memberikan semangat kepada kita iaitu kita sempat menaikkan salat subuh, khususnya subuh berjemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan dunia kepada kita semua ayat biasa. Kata apa ni? Kita akan hadir majlis ilmu. Mudah-mudahan juga malaikat di Arasy doakan kita semua, mohonkan untuk kita dan dia sebenarkan kita pada azab api neraka Allah. Itulah yang kita minta setiap masa. Walaupun dalam doa sampai sembahyang, itulah kita minta. Apa lagi kita minta? Setakat anak, semua ada anak. Biasa semua ada anak nak, Yang tak ada tu mungkin dah takdirnya. Ada kita doakan semoga anak kita juga akan menjadi manusia yang soleh dan solehah, insyaAllah. Okey. Jadi sebelum saya serah kepada Ustaz, ingin saya maklumkan tentang program malam ni, iaitu kita malam ni akan bersama Ustaz Fakhrul Syahmi Rozanizam, iaitu dia menggunakan kitab apa dia? Asas Tasawuf sebab malam ni beliau ada masa kebetulan pernah Ustaz Kamal Adahan Dua Kota Tinggi ke di awal-awal kita dia tak dapat malam Ustaz Kamal, jadi cepat-cepat saya Fakhrul Syahmi ni. Jadi malam ni tuan bawa kitab Asas Tasawuf Solat kita belajar dengan Ustaz. Jadi diharapkan malam ni mana ada buku, mana yang tak ada tu kalau ramai nak kita boleh order nak. Tak tolong dengan Cikgu Nur Rizal Maknudin ini arwah Ustaz tu dengan Ustaz Unik jadi siapa nak lah, kalau ada kita orderkan. Biasanya Ustaz tu dah sedia Buku Ustaz malam ni buat live Jadi kita pun konon dah berat-berat pun sikit Okey, jadi saya kata kepada Ustaz untuk menguruskan beliau tentang halal dan haram. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi berkati majlis kita pada pagi ini, mari kita buka dengan bacaan kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan istimewakan dan majlis Encik Huzaidi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli tuan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Kerana sekali lagi Allah berikan kepada kita kesempatan pada pagi ini dalam keadaan kita melihat kita kata COVID-19 ini dia punya, kita kata berlakunya peningkatan kes-kes baru, dan kemarin kita kata ada 317, merupakan satu angka yang cukup besar cukup banyak kita kata. Ini yang kita kata menakutkan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mohon kepada Allah seperti doa yang diungkapkan, yang dilafazkan oleh Tuan Imam tadi ketika mana kita kata solat tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mohon kepada Allah agar penyakit ini, wabak ini Allah ambil, Allah tarik dan Allah buangkan, Allah jauhkan daripada kita semua, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan dan Allah Taala sekalian, pada pagi ini kita akan sambung kembali pengajian kitab Al-Halal wal Haram fi Islam, yang mana kita membincangkan tajuk
bab halal dan haram dalam kehidupan orang Islam, yang kita membincangkan tentang al-mukhaddirat. Mukhaddirat ni iaitu perkara-perkara yang memabukkan. Dalam arti kata, apa sahaja yang memabukkan, ia adalah kita kata haram. Apa sahaja. Baik. Setiap yang boleh menghilangkan akal dan juga mengalihkannya dari tabiat yang mampu membeza, mengenal dan menentukannya, maka perkara itu dikira arah yang hukum sebagai haram, termasuk yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya hingga ke hari kiamat. Dalam arti kata, sekalipun nama dia bukan arah, tetapi kalau kita ambil dia tuan-tuan, boleh menyebabkan kita hilang akal. Kita hidup kita tak tenteruan dan sebagainya. Contohnya apa? Antara semua jenis perkara memabukkan seperti kita kata heroin, kita kata ganja, kokain, opium, ini sebab hasyik kita, narkotik dan sebagainya. Maka benda ni selagi mana kita kata dia memabukkan, maka dia adalah kita kata hukumnya adalah haram. Kenapa? Memang sudah terkenal kesannya kepada orang-orang yang menghisapnya bahawa semua itu adalah memberi kesan kepada fungsi normal akal, sehingga si penagih itu akan melihat yang jauh menjadi dekat dan yang dekat pula menjadi jauh. Nah, ini yang berlaku. Kalau kita tengok tuan-tuan, kejadian kita kata kemalangan yang disebabkan kita kata pemandu mabuk, tuan-tuan. Bagaimana kita kata seorang pemandu mabuk dengan tindakan dia mengambil, sama ada dia mengambil kita kata dadah ke, ataupun kita kata dia minum arak, maka dengan tindakan dia tersebut, bila mana dia bawa kenderaan, dia akan menyebabkan kita kata nyawa orang yang tidak bersalah kita kata terkorban. Ini tindakan-tindakan kita kata sikap daripada sikap kita kata pemandu mabuk tersebut. Jadi nak kata bila mana seseorang tersebut kita kata dia mengambil, dia menghisap kita kata ini benda-benda yang mukhaddirat, benda-benda yang memabukkan ini tuan-tuan, dia punya kesan ni tuan-tuan, itu kita cerita dari sudut kemalangan. Kalau dalam sebuah keluarga kita dapat melihat berapa ramai kita dapat melihat keluarga yang kita kata rosak, hancur keluarga, berlakunya perceraian suami isteri, kita kata pergaduhan suami isteri, kita kata pukul anak dan sebagainya, pukul isteri sebagainya, isteri pukul suami untuk sebab apa? Ni benda-benda merupakan tak ada ustaz, balik tuan kan. Jangan tuan tak ada. Mungkin kat Tosi tak ada kan. Benda ni ada. Orang perempuan pukul suami ada. Dengan kita tak dengar ada. Siapa dengar tuan? Kat Tosi tak ada. Kan? Okey, baik. Nak kata apa? Kita bukan bincangnya kesan daripada kita mengambil kita kata ni benda-benda yang memabukkan. Baik, kemudian sini dia kata kemudian dia akan berkhayal terhadap sesuatu kejadian dan khayal mengenai sesuatu yang mustahil kejadiannya, lalu dia akan tenggelam dalam mimpi dalaman. Demikianlah yang berlaku kepada penagih, sehingga dia akan melupakan dirinya sendiri, lalai terhadap agama dan dunianya, serta terus berenang dalam keasyikan khayalan. Ini ayat boleh saya tuan-tuan kait saya. Nak kata apa? Daripada kita mengambil, bila mana kita mengambil perkara-perkara yang haram ini, perkara-perkara yang memabukkan, contohlah kalau kita tengok seorang anak, kalau lah kita kata anak tersebut berfikiran waras, mempunyai akal, dia akan sayang kepada ibu dia. Tapi bila mana dia mengambil ganja ke, hidugam dan sebagainya, ketika itu tuan-tuan, fikiran dia tadi yang asalnya waras, berakal, sudah bertukar 360 darjah tuan-tuan, jadi terbakar, jadi tak waras. Mana mungkin seorang anak disanggup kita kata meragut rantai mak dia, sanggup membunuh, menampar ibu dia sebagainya. Logik akal tak mungkin tuan-tuan. Bila kita guna logik akal, tak akan mungkin seorang anak sanggup buat macam tu. Melainkan tuan-tuan, dia telah dipengaruhi tuan-tuan atas tindakan-tindakan dia. Bila mana dia ambil perkara tersebut, dia minum arak dan sebagainya, menyebabkan dia tak fikir apa dah. Dia tak fikir
tu mak dia, tu adik dia, tu kakak dia ke, tu ayah dia. Dia tak fikir tuan. Ini kita kata kesan impak, kita kata arak ataupun perkara-perkara yang memabukkan yang lain. Ini kesan dia. Sebab tu tuan-tuan, Islam dalam maqasid syariah salah satunya kita kata hifzul aqli. Mesti menjaga akal. Menjaga akal ini adalah wajib tuan-tuan. Menjaga akal kita adalah wajib. Jadi Islam syariatkan apa? Diharamkan kita meminum, mengambil semua perkara-perkara yang kita kata memabukkan. Apa sahaja tuan-tuan. Hari ini mungkin kita kata dah ada pelbagai jenis. Ada minuman tuan-tuan, contoh air mineral. Asal dia halal, tak jadi masalah pun kita minum. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan disebabkan dicampur dengan kita kata ubat dah. Ada betul ubat nyamuk lah, ubat batuk lah, macam-macam dicampur. Sehingga menyebabkan kalau kita minum air mineral ni yang asalnya kita kata tidak boleh kesan apa pun, tapi selama dia dicampur dengan bahan-bahan tersebut, bila kita minum, kita mabuk. Ketika itu bertukar air tersebut menjadi kita kata haram untuk kita minum juga. Tak minum. Sebab apa? Sebab dah bertukar. Menjadi kita kalau kata minum, jadi kita kata mabuk. Baik. Ini akibat daripada kesan sampingan terhadap keletihan serta lemah pada tubuh badannya, tertekan urat saraf, dan mengganggu kesihatan seseorang. Ini kesan kita kata dia mengambillah perkara-perkara ataupun minuman, makanan kita kata yang mukhaddirat, yang memabukkan. Satu kajian dibuat, kita kata pengaruh racun. Bila dia mana memabukkan, dia racun. Arak lah tuan-tuan, dia adalah racun. Pengaruh racun mematikan dalam minuman keras. Ini contoh minuman keras dibuat. Pengaruh racun mematikan dalam minuman keras cukup bervariasi. Ketika kadar kandungannya dalam darah berubah. Jadi dia tengok, dia buat kajian kadar racun dalam minuman keras, dalam arak. Saya mari saya tengok ada seorang tu dia beli, bagi orang kita lah, orang kita kan, dia beli beg minuman keras. Tengok 2 karton. Tuan-tuan, kalau 1 tin pun tuan-tuan yang mabuk, kalau 2 karton tuan-tuan, Allah alam lah dia jual ke, dia bagi sebagainya kan. Jadi kita hari ini kita melihat penjualan kan. Kadang-kadang kita melihat penjualan itu pun dia tak diasingkan kan. Tak diasingkan. Sebelah tu kita kata yang haram, yang ni sebelah ni halal. Tanpa ada kita kata ada sekatan dan sebagainya. Kadang-kadang kita termasuk itu. Tengok IT tu apa? Minum. Tengok lain punya sama pula kan. Kasbut tengok. Sebab tidak kita kata diasingkan. Sebab itulah bila mana kita melihat, kita sedih kan tuan, bila mana ada saudara Islam kita yang bekerja di pasaraya, kita kata pasaraya yang menjual kita kata minuman inilah yang memabukkan, arak lah, benda sebut arak kita kata kan. Macam mana ustaz bekerja, bila kita kata gaji macam mana tu kan. Maksud gaji tuan-tuan kita boleh hukumkan sebagai makruh lah tuan-tuan kalau kita boleh haram. Sebab dia ada jual juga benda halal, ada jual tepung dan sebagainya kan. Campur sekali dengan kita kata arak kita kata kan. Baik, cuma lah kadang-kadang saya melihat perlu juga mungkin di peringkat komuniti, kalau dapat kita jumpa dia punya majikan dia, bos dia, saya nampak hari ini pasal tersebut perlu bagi saya minuman keras ni dijual, dia letak dalam kedai tu, cuma dibuat jenis yang masuk duit RM3 contohnya, jatuh air tin tu. Tapi untuk tu sajalah. Kenapa saya takut? Sebab sekiranya tidak tuan, contoh pembeli ni diambil dalam peti ais, jadi dia bukan Islam, dia letak dekat meja cashier dalam jurubang tu. Ni kita ni penjual ni ambil masuk dalam tin, Allahu Akbar tuan, haram tuan. Nabi laknat kan. Bukan saja kita kata peminum, dalam bab arak ni tuan-tuan, bukan saja peminum yang menerima laknat dari Allah tuan-tuan kan. Pembawa lori, pengidam, termasuk semua lah tuan. Jadi saya tengok Allah, kena terlampau berat kan? Berat sangat tuan-tuan. Dia tak katakan kawan tu dalam sini plastik kan, dia letak atas tu tak. Kalau dia ambil masuk plastik, pegang tu tak boleh tuan kan. Ini senampak Allahu Akbar
dipegang, dia masuk dalam plastik tu. Cantik kan? Kemudian dalam tu dibasah, lah keluar kat baju. Allahu Akbar. Ini benda yang saya nampak perlu sangat hari ini. Pasal raya tersebut buat tu saya dah mesin tu. Apa yang air gegang. Jadi tak terlibat. Kau masuk duit, kau dah masuk jalan. Selesai. Ini yang saya nampak dia punya alternatif lah. Sebab kita tahu majikan dia, kita bukan Islam kan. Kalau Islam memang tak boleh lah. Dia confirm tak boleh. Baik. Kemudian dia kata, selain itu seringkali berlaku kemusnahan harta benda. Ini semua implikasi kesan-kesan daripada kita kata mengambil perkara, kita kata mukhadirat ni, benda-benda yang memabukkan ni. Jadi seringkali berlaku kemusnahan harta benda, runtuhnya institusi rumah tangga demi untuk mendapatkan barang haram tersebut. Seperti jelaskan tadi lah, si penagih juga sanggup menghabiskan wang yang sepatutnya diberikan kepada anak dan isteri semata-mata untuk mendapatkan barang terlarang itu. Aduh tuan-tuan, kadang-kadang kita mana kita melihat, kita meneliti keluarga tersebut, kadang-kadang bukan semua, antara faktor berlakunya perceraian, pergaduhan, antara faktornya inilah kita kata berlaku, kita kata penagihan dadah ni. Sama ada kita kata suami, isteri. Saya pernah dapat laporan tuan-tuan, suami isteri yang pernah saya dapat kan, nak kata berlaku tuan-tuan dalam masyarakat kita kata berlaku benda-benda ni, na'udzubillah tuan-tuan. Baik, sekiranya dijelaskan bahawa pengharaman itu bertepatan dengan keburukan kerana adanya keburukan dan bahaya, ketika itu jelaslah kepada kita bahawa pengharaman ke atas keburukan yang telah pasti akan bahayanya pada kesihatan jiwa, masyarakat dan ekonomi yang tidak ada lagi keraguan padanya. Ini nak kata tuan-tuan, kesan adalah maksudnya apa yang disebutkan tadi tuan-tuan bertepatan dengan kita kata keburukan yang ada pada kita kata minuman keras tersebut. Contoh macam pada arak tadi, dia kata jika kadar racun dalam minuman keras tersebut mencapai 20 hingga 99%, maka racun yang ada dalam minuman keras tersebut dapat menyebabkan berlakunya perubahan resam tubuh. Dalam tubuh badan tu dia punya normally itu bukan berubah tuan-tuan. Sifat tubuh badan tu akan berubah. Kadar degupan jantung dia akan cepat dan sebagainya. Itu kadar racun dia. Baik. Dan ketika itu juga kadar keseimbangan tubuh badan dia mula tidak seimbang tuan. Dalam tubuh hayat tu nampak tuan-tuan. Kan? Tapi masalahnya bila kita tanya dia, pemandu tu kan, yang dia melanggar dan sebagainya, dia mabuk. Kau mabuk kan? Kau minum kan? Mabuk. Kan? Kebanyakan macam tu dia tak mabuk kan? Nak katanya dia mabuk pun dia tak tahu dia mabuk. Kan? Dia mabuk dia tak tahu dia tak tahu dia mabuk. Teruk kan? Baik. Kemudian itu 20 hingga 99. Tetapi sekiranya kadar racun dalam minuman keras tersebut mencapai 300 ke 399, ketika itu kandungan ini dapat menurunkan suhu badan secara drastik, dan ketika itu peminum akan bermula gagap. Dalam pertuturan dia gagap. Itu kadar racun itu 300 ke 399, peminum tersebut akan gagap, dan ketika itulah ingatan dia hilang tuan. Dan ketika mana 400 hingga 700 kadar racun dalam minuman keras tersebut, kena ingat dah matilah. Ketika itu dia kata akan menyebabkan peminum tersebut seolah-olah dia sedang tidur. Itu kadar racun dia tuan. Kita masuk alam tidur yang diiringi berkurangnya kadar pernafasan dan hampir kepada kematian. Dia kadar ni tuan-tuan, kadar 400 ke 700 ni racun ni tuan-tuan, dia biasanya untuk arak yang harga murah ni. Yang harga apa murah Ustaz? Mana tahu tak nak beli. Kita tak tahu tuan-tuan. Tapi nak katanya tuan-tuan, harga dia murah, kualiti dia rendah. Ada Ustaz tahu pula kualiti rendah dan sebagainya kan. Dia murah, kualiti rendah lah kan. Jadi yang ni
Yang ni yang murah tuan, sebab tu kita tengok ada minum mati sebagainya. Ni yang kadar racun dia 400 ke 700. Itu murah tu. Harga RM4, wallahu a'lam tuan, tak ada pek dalam begitu kan. Okey. Yang mahal tuan, mahal berapa pun saya tak tahu. Ya, itu dalam kadar dia kita kata 20 ke 100 ini kajian dibuat. Tapi nak kata mahal macam mana pun racun ada dalam tu. Kan? 20 ke 99%. Racun ada tuan. Allahu akbar tuan. Ini kesan. Kalau kita tanya lah orang yang minum arak tu, dia tahu tak ada racun? Dia tahu. Kan? Tapi kenapa minum? Ketagih. Kan? Sebab kalau dia stres, kan? Dia ada masalah minum. Kan? Yang ni yang orang mungkin tak mampu dia beli yang arak yang murah, yang 400 ke 700 ni, dia minum masalah tidur. Sono kan. Tu baru tepi jalan. Kan? Lepas minum tu jalan, ada botol kita tangan. Tak fikir pun tuan. Masa tu tak fikir apa orang. Kan? Biar lama sikit. Innalillah kan. Tak apa lah. Kan? Akibat. Baik. Kemudian antara atas pemahaman inilah para fuqaha Islam memandang semua keburukan ini pada zaman-zaman mereka. Maksudnya ada pada zaman tu, pada zaman di atas sebab inilah kita kata semua fuqaha Islam memandang semua keburukan ini pada zaman-zaman mereka, dan yang terutama sekali di antara mereka antaranya tuan-tuan Ibnu Taimiyah telah bersepakat dengan mengatakan daun hasyi yang lembut itu adalah haram, sama ada ianya memabukkan penagihnya maupun tidak. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kadang-kadang hari ni tuan-tuan ada daun dan sebagainya yang asalnya halal. Kan? Orang dulu minum dia daun dia okey je kan. Tetapi bila mana kita kata dia menjadi haram, bila mana dia salah. Ni kalau orang kita ni kita kata itulah. Ini hebat. Dia bikin inovasi dia hebat. Kan? Tayar motor dibuat dua, dijadikan satu, dibeli. Kan? Dia satu. Nak kata hebat. Jadi asalnya elok, orang dulu minum elok je tuan. Untuk kesihatan dan sebagainya. Tapi ditambah-tambah pula, Allahu Akbar. Sebab tu kerajaan terpaksa mengharamkan benda tersebut tuan-tuan, demi kita kata nak menjaga maslahah tuan-tuan. Nak menjaga kita kata maslahah. Siapa? Dilihat situ orang salah guna tuan-tuan. Salah guna kita kata apa perkara tersebut, maka kita diharamkan untuk kita mengambil kita kata daun tersebut. Baik. Arak tiada bezanya dengan minuman lain yang memabukkan. Okay. Maksudnya yang kita bincang ni arak. Selain arak, apa sahaja minuman yang memabukkan, hukumnya tetap kita kata adalah haram. Sekalipun dia tak dinamakan arak. Kan? Kalau nama arak orang takut. Kan? Arak, takut. Tapi kalau dia tulis tiger, takut. Kalau rimau dia tak apa kan. Itu dia kasbet. Kasbet kan. Tapi cuba kita sebut arak tu. Takut dia kalau sebut arak tu kan. Jadi nak kata tuan-tuan, sama je. Walaupun nama apa-apa tuan-tuan, sekalipun contoh, ini contoh nama baik. Tapi dia arak, tetap haram. Nama baik pada nama baik orang tak pandang tak baik tuan. Buat nama pandang ini baik. Langsi apa tak salah. Min contoh kita buat nama min. Nama min pun bila dia mabukkan haram. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang itu jadi isu kan. Ada orang kita dalam bentuk ni packaging lah. Air tu memang air halal, tapi botol tu tuan-tuan macam botol arak. Allah, dia kecoh tuan-tuan. Nak kata tuan-tuan kita ni kena jaga. Kita dapat benda apa tuan-tuan, kita kena melihat sensitivity ni, kita kena jaga. Bahaya ni. Ni botol bentuk macam apa. Sama juga macam pakaian, kain. Pastikan kain kita tidak mengikut agama-agama tertentu, jangan. Warna-warna yang menjadi kita kata warna rasmi pemakai bagi agama tertentu. Jangan pula kita pergi ambil kain dah jenis macam tu, warna macam tu kita buat baju. Allah, jangan tuan. Kita kena jaga tuan. Baik. Kemudian dia kata sini hukuman hudud ke atas peminum benda-benda yang boleh menghilangkan akal, sama ada sedikit maupun banyak, ialah 80 kali sebatan
ataupun 40 kali sebatan. Inilah yang Nabi SAW sebut tuan-tuan dalam riwayat Muslim. Kata Nabi, kana yadribu fil khamri bil jarid wan ni'al arba'ina. Yang mana Nabi SAW tuan-tuan, dia menyebat orang yang minum arak tuan-tuan 40 kali sebatan dengan apa? Bil jarid, pelepah tamar. Wan ni'al, ini slipper tuan-tuan. Okey, ni'al slipper, sepatu lah. Juga bahasa Arab juga disebut ship-ship. Ship-ship juga kita kata slipper. Baik, nak kata ini hukuman takzir ataupun had bagi mana? Bagi kita kata peminum arak tuan-tuan. Nak kata besar dia tuan-tuan, kesan dia. Sebab itu Nabi sebab tuan-tuan, kita kata bagi peminum arak. Baik, sesiapa yang dikesan daripadanya memakan ganja, maka samalah dia seperti mana hukum orang yang dikesan daripadanya meminum arak. Kalau arak kita sebat 80 kali sebatan atau 40 kali sebatan, itu jugalah hukuman dalam Islam dalam orang yang mengambil kita kata ganja, dadah, heroin dan sebagainya. Sama je hukuman dia tuan-tuan, sebab dia memabukkan. Jadi hukuman kita kata sama. Dia boleh dikenakan hukuman hudud seperti mana peminum arak. Di hudud juga tuan-tuan, dia termasuk dalam kita kata hukuman hudud tuan-tuan. Baik, sudah menjadi satu kaedah dalam syariat bahawa apa yang diinginkan oleh jiwa manusia daripada bermacam jenis yang diharamkan, contohnya minum arak, perbuatan zina, maka hukumnya ditetapkan oleh hudud. Ya, dalam berzina kan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Zina kita kata sebat. Bagi yang belum berkahwin kita kata sebat 100 kali sebatan. Nak kata tuan-tuan, ini hukuman-hukuman yang sudah termaktub kita kata di dalam Al-Quran. Segala hukuman, segala peraturan yang terkandung di dalam Al-Quran, dia bersifat kita kata pertama sesuai. Kemudian yang kedua tuan-tuan, hukuman tersebut dia kekal sepanjang sampai kiamat. Dia tidak boleh untuk kita ubah-ubah mengikut kesesuaian kita, tak boleh. Kenapa macam tu tuan-tuan? Sebab ini kita kata hudud ini dia merupakan undang-undang, peraturan, hukuman yang dicipta oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah yang menjadikan kita. Sudah pasti undang-undang tersebut yang Allah jadikan itu sesuatu peraturan, satu sistem undang-undang yang Allah buat. Allah nak hamba dia menggunakan undang-undang yang dicipta. Takkan dia buat undang-undang tuan-tuan dalam Al-Quran sekadar untuk kita baca je. Kita baca ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Baca je. Tak. Allah nak bukan tu. Allah nak kita baca, kita apply. Kita baca, kita laksanakan, kita buat. Ini Allah nak tuan-tuan. Kita berdoa tuan-tuan satu hari nanti tuan-tuan, perundangan atau hukuman Allah ini diletakkan. Kita tadi martabat dia tuan-tuan, di kedudukan yang tinggi tuan-tuan. Ini kita kata hukuman. Baik. Kemudian sudah menjadi satu kaedah dalam syariat sendiri kata, begitu juga dengan apa yang tidak diingini oleh jiwa, seperti bangkai. Pertama dia buat, manusia ni tuan-tuan, dia nak minum arak, dia nak berzina dan sebagainya. Itu yang kita kata yang jiwa dia nak, maka dia kenakan kita kata hukuman hudud. Begitu juga yang jiwa dia tak nak. Contoh apa? Bangkai. Maka dihukumkan dengan takzir. Oleh itu ganja merupakan antara benda-benda yang diinginkan oleh penagihnya yang agak sukar sekali untuk meninggalkannya. Ni cara ni kan. Lepas tu kita kata dia kena hukum hudud. Sebab kita kata bila mana dia minum sekali tuan-tuan, Allahu Akbar, dia tagih. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan. Kita berdoa, kita doa Allah tuan-tuan, agar kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita semua tuan-tuan dijauhkan daripada kita mengambil, meminum ni arak ni tuan-tuan. Kadang kita sedih kan, bila kita dapat laporan, dapat maklumat, ada saudara se-Islam kita, sahabat se-Islam kita yang mengambil minuman keras.
Ha? Ha. Bila dia ambil sekali tuan-tuan, dia jadi tagih tuan-tuan. Dan akhirnya memang masalah hancur tuan-tuan. Baik. Kemudian itu jelas sekali dalam nas pengharaman dalam Al-Quranul Karim dan surah Nabi SAW akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja yang memakannya, seperti mana memakan selain daripada itu. Baik. Ini kita kata haram. Baik. Setiap yang membahayakan adalah haram memakan dan meminumnya. Okey. Bila mana kita cakap tadi tuan-tuan al-mukhaddirat tadi, benda-benda yang memabukkan, maka dia keluarkan pula satu kaedah kita sendiri kata, setiap yang membahayakan adalah haram memakan dan meminumnya. Apa sahaja benda tu bahaya, maka hukumnya kita kata adalah haram. Ha? Okey, kita kata anak muda kita kan, kadang-kadang dia merepit. Kan? Ustaz, tu bawa motor dekat lita tu laju-laju tu. Okey, bawa kereta dekat lita tu, kita spam tu laju tu, apa hukumnya? Benda tu membahayakan Ustaz. Adakah dia termasuk dalam kaedah ni, dia benda yang haram? Baik. Dalam Islam tuan-tuan, yang dilintas sepang tuan-tuan, kita kata pelumbung motor dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam kaedah ni tuan-tuan. Kenapa? Itu memang tempat dia. Dan bukan saja itu tempat dia, dia memerlukan, kita kata dia kena pakai pakaian dia tu, pakaian keselamatan dia lah. Dia pakai helmetnya tuan-tuan, baju dia tuan-tuan. Baju dia tu tuan-tuan bukan macam baju hujan, jaket kita pakai beli apa RM1, RM20 tu tak tuan-tuan, ribu punya tu kan. Okey, itu pun kita tengok berbalik kan. Tengok tak koyak tu tuan-tuan kan, cadar dia nak kata tebal kan, dia punya safety dia tu okey kan. Jadi tu lain. Tapi kalau dia melumpur, kita kata dekat jalanan ni tuan-tuan kan, saya pernah tuan-tuan ikut belakang anak muda, dia nak motor. Dia buat ni. Orang kita kata dia buat satu baris, dia tak. Satu baris ni dia punya. Dia berbang. Kita otot belakangnya, Allahu Akbar kan. Kan. Kita boleh ikut dia kan. Lem murah pakai asar kan. Okey, baik. Okey, ni benda tuan-tuan, kalau merempit sebagai itu termasuk dalam ni. Kaedah ni, benda yang membahayakan kita kata hukumnya adalah haram. Cuma sini dia kata kaedah sini disebut tentang bincang tentang makan dan minum, sama je. Baik. Di sinilah dia kata diletakkan satu kaedah umum yang diakui oleh syariat Islam, iaitu tidak halal bagi orang Islam memakan daripada apa sahaja makanan atau minuman, biarpun sedikit, yang boleh membinasakan dirinya sama ada dengan cepat maupun secara perlahan-lahan, seperti racun daripada segala macam jenisnya, ataupun benda-benda yang boleh membahayakan atau menyusahkan. Begitu juga tidak boleh memperbanyak daripada makanan dan minuman, kerana dengan banyaknya boleh merosakkan dirinya. Sikit banyak tuan-tuan, kalau kita ambil benda tu boleh merosakkan kita, hukumnya adalah haram. Kan? Kadang-kadang kita kata kan potential bunuh diri kan, minum racun. Sikit banyak, sekira benda tu memudaratkan, maka hukumnya kita kata adalah haram. Ini kerana orang Islam itu tidak memiliki dirinya sendiri, bahkan dia dimiliki oleh agama dan umatnya, dan ianya tertakluk kepada kehidupan, kesihatan dan harta bendanya. Ada orang fikir tuan, dia ada tu, tak ada siapa orang. Itu salah konsep. Sedangkan dia adalah dimiliki, kita kata, oleh agama. Dia ada agama dia tuan-tuan. Dia ada agama dia. Agama Islam tidak sama dengan mana-mana agama tuan-tuan. Inna dina indallahi Islam, kata Allah. Satu-satunya agama di sisi Allah Islam je. Maksudnya Islam sahaja agama yang valid. Satu-satunya agama juga kita Islam jugalah kita kata sebagai kayu pengukur nak masuk syurga atau neraka, Islam. Bila kau meninggal, kau tak masuk Islam, neraka lah. Walaupun masa dia dekat dunia tuan-tuan, dia menginfakkan harta dia, dia derma untuk masjid 5 juta contoh. Tetapi akhir hayatnya tuan-tuan, dia tak Islam. Tak ada tuan.
Allah tak nilai pun. Ataupun dia sembahyang setiap malam, bangun tengah malam ni sembahyang. Tapi tak Islam. Dia sembahyang tapi tak Islam. Itu pun Allah tak terima tuan-tuan. Itu pun Allah. Sebab dia tak Islam. Sebab agama yang Allah terima Islam ni tuan-tuan. Kalau tak agama lain tapi kau sembahyang cara Islam pun Allah tak terima. Kita bukan cerita pasal bahasa, cerita agama. Kan? Dia agama lain tapi pelaksanaan buat amalan Islam. Kan? Ustaz dia nak latih tak apa, dia kata masalah dia nak latih. Boleh. Tapi berlatih sampai 20 dan 60 tahun berlatih je. Kan? Meninggal. Orang ramai. Kan? Tak dapat apa. Kan? Sia-sia tuan-tuan. Tak ada. Neraka lah kita dalam tuan-tuan. Ya, baik. Kemudian sini kata firman Allah Taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Apa kata Allah tuan-tuan dalam surah An-Nisa ayat 29? Allah berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu melakukan pembunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengasihani kamu. Jangan kita kata saling bunuh-membunuh. Haram itu mana? Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dalam ayat ini jugalah tuan-tuan, para ulama mengeluarkan hukum. Apa sahaja kita kata, minuman ke, perkara ke kita kata yang boleh menyebabkan kita terjerumus dalam kancah kebinasaan, dilarang. Contoh, minum, kita ada penyakit, contohlah semua ada penyakit. Kan doktor dah cakap dah, jangan minum sangat, jangan minum apa? Teh. Contoh, ni contoh Marah pula orang kan. Okey, tu jangan. Bila minum teh mungkin kadar gula tu kena kurang dan sebagainya. Dia tahu doktor dah cakap ni, jangan. Dia ambil juga. Ini termasuk juga dalam ayat ni tuan. Kenapa doktor tak bagi? Sebab dia boleh kesan. Boleh kesan kepada kita. Mungkin doktor cakap, okey, boleh minum tapi berpada. Ini dia bukan berpada kan. Berpada, dia berlebih berpada tu. Tak boleh lah. Nak kata ikut. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, banyak para ulama keluarkan hukum tuan-tuan. Dalam perkara-perkara terkini kita kata membunuh diri, kita kata apa sahajalah. Ni surah Al-Baqarah ayat 195 ni. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya. Apa sahaja tuan-tuan yang benda tu boleh menyebabkan bahaya, Islam tak boleh. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kat pantai Polisi contoh, kita tengok ada orang lemah, orang minta tolong, orang minta tolong, kita kata penting tuan-tuan, kalau kita nak tolong, kita kena ada ilmu. Dia orang tak lemah ni, kita tidak ada ilmu berenang, tak ada. Kita pergi terjun sekali, tak boleh lah. Sudah pasti kita kata kita kena ada ilmu. Tengok orang minta tolong tuan-tuan, tengok pula anak dara, kata kan. yang minta tolong tu bapa dara, kan? Ustaz, tak boleh Ustaz. Kenapa tak boleh? Allah ada sebelah ni. Kata kan. Macam mana nak tolong? Tolong. Inilah tuan-tuan, kita kena faham tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Bila mana keadaan darurat tuan-tuan, ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat tuan-tuan, kita dibenarkan tuan-tuan. Cuma darurat juga ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadar dia. Kalau kita ada ilmu dalam berenang, kita ada ilmu ni, kita tengok ada orang minta tolong, kisahlah perempuan ke sebagainya, bagi tolong, tak apa. Boleh tolong. Orang nak bapak, cakap. Orang nak berjalan ke mana pergi? Mati dia tuan-tuan. Kita ada ilmu. Lepas ni suami jadi alasan. Sebab ada ilmu. Pada tengok air pakai lucu dia. Ya halal kan. Jumlah dia bergurau contohnya kan. Nak kata boleh tolong, pergi tolong. Dan ada kadang-kadang kat mana kita nak berpaut dan sebagainya. Ada orang tanya, Ustaz, ni nak bagi bantuan CPR ni Ustaz. Ini CPR kan. Mulut ke mulut contohnya dia kata. Macam mana ni Ustaz? Lepas dia selamat tadi, mungkin nak dibantuan. Pertama tengok orang di keliling dia, ada tak siapa yang ada ilmu dalam tu? Tak ada Ustaz, saya seorang yang boleh Ustaz. Dia kata, dia juga yang boleh.
Marahlah orang nak tengok kan. Awak tepi, awak pergi sana dulu. Awak tengok kan. Kau dulu kan kata dia kan. Pertama ialah kita ad-darurah tuqaddaru biqadar. Ada kadar dia. Kita dah bagi bantuan CPR, okey, dia dah okey. Terus bawa komplit. Jangan pula dah sedar, buat lagi. Balik dah. Itu mau kena pangkung dengan rumah kan. Kawan tu dah sedar, cukup lah, selesai lah. Dah sedar kan. Dia bagi bantuan CPR lagi. Tunggu-tunggu lah. Itu tak boleh lah. Itu salah tuan kan. Baik. Jadi nanti Islam tuan-tuan dia tengok. Kita kata kan. Dalam kata darurat, benda-benda tersebut kita kata dikecualikan lah. Yang diharuskan tuan. Kemudian Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Tak boleh, tidak boleh kita kata membuat bahaya dan membahayakan. Tindakan kita ni. Kan ada orang tuan-tuan dia solat tengah jalan, dia orang bukan tepi jalan. Dan bagi saya tuan-tuan, kalau kita nak semai kat lorong kecemasan, orang tanya, ustaz, ni contoh ustaz, viral ustaz, orang solat di lorong kecemasan. Adakah dia termasuk dalam yang Nabi sebut ni? La darar wa la dirar. Tidak boleh membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Ya tuan-tuan, dia termasuk dalam ni. Bukan kita kata tak bagi bersemayang. Pertama kita kena tengok keadaan tersebut, tempat tersebut. Kita nak semayang tu bahaya tak? Adakah dia membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain? Sekiranya kita dah semayang situ, mungkin ada polis jaga contohnya, ataupun memang dah ada orang jaga sebagainya, memang selamat, boleh semayang. Tapi jangan tuan-tuan, kita tak nak tuan-tuan disebabkan tindakan kita, ustaz, sembahyang ni wajib ustaz, kita kena sembahyang. Jalan jen dah macam mana saya terpaksa berhenti. Jangan keluarkan ungkapan tersebut tuan-tuan. Dan kita nak keluar tuan-tuan, kita belajar ilmu benda tu juga. Tindakan kita tu memang sembahyang tu wajib. Tetapi tindakan kita tu tuan-tuan boleh membahayakan orang lain. Kalau mana diri kita sendiri, maka Islam tak bagi. Kalau keadaan tersebut nak buat macam mana? Sembahyanglah tuan-tuan, hormat waktu ke Islam dah ajar. Bila berlaku macam tu, kita nak berhenti tak boleh dan sebagainya. Kita pula bukan dalam musafir dan sebagainya. Solat, hormat waktu. Kita belajar solat hormat waktu. Solat hormat waktu tak perlu ada wudu. Kan? Solat waktu bukan kita kena Allah kena sekarang Allah. Tak ada. Bodoh kan? Menunjukkan kita hormat waktu tu. Maksudnya, okey, dah masuk waktu maghrib, kita tak dapat nak berhenti. Jalan jam. Takkan nak berhenti di dalam kecemasan. Sebab waktu biasa. Okey, supaya tanda kita hormat waktu tu. Tapi bukan nak kata Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada tuan. Kita kena hormat waktu. Maksudnya kita tak adalah buat benda-benda yang dengan lagu. Kita hormat waktu dah masuk dah. Okey, nanti sampai ke tempat kita, qada balik. Qada balik. Yang Islam kita kata diluaskan tuan-tuan, dia tak sempit kan. Sebab kadang-kadang hari ini kita melihat tindakan-tindakan orang tertentu dia buat macam tu. Ustaz, dekat pasar raya, surau disediakan, disembayangkan dekat laluan orang pun disembayang. Allah, betul kan? Betul tak? Syiar Ustaz, syiar Islam. Kita kena tunjukkan. Syiar Islam je lah, syiar Islam kan. Kau sembayang dekat laluan orang. Pertama dapat khusyuk tak sembahyang kan. Orang lalang kan. Kemudian Allahu Akbar, ada datang pelancong pula. Ini sembahyang. Pelancong dah ambil gambar. Dia pun senyum pula. Dia sembahyang senyum. Sebab orang tu ambil gambar. Kan. Ramai ni. Tengok satu kan. Tengok ambil gambar. Tengok ambil gambar sembahyang. Lama kan. Buat macam Fatihah pun kan. Surah Allahu Ahad. Tapi tunggu lama kenapa? Orang ambil gambar. Tengok. Bukan salah faham tu. Ini salah faham yang berlaku. Solatlah dekat surau dia sediakan. Tak salah kita nak solat dalam ruang kedai, contoh di kedai kasut, ada ruang untuk dia solat. Boleh tak masalah sekiranya tak mengganggu orang. Jangan tindakan-tindakan tu kita tak mengganggu orang Islam. Tak bagi tuan. Tengok. Sebab kadang-kadang orang gunakan betul lah, ustaz, solat kat mana-mana kan boleh. Ya, memang betul. Ustaz tak nafikan tuan. Kita sembahyang kat tepi pantai boleh. Contohlah kan, kita pergi mandi dengan keluarga kita, mandi laut, mandi okey. Kita nak sembahyang terus lepas tu nak mandi lagi. Tak apa. Ambil wudu semua, naik. Kita ada banyak, okey buat. Sah. Kita pastikanlah tempat kita pilih tu bukan laluan orang. Kan? Sembahyang tak masalah.
Tak boleh. Kan? Depan tepi tu, atas kat pantai tu. Nak lapik ke? Terpulang tuan nak lapik ke tak lapik pun tak ada masalah. Pastikan kat pasir tak ada orang kita kata tek kucing apa kan. Ini ketika sujud ada lah Allahu Akbar kan. Tak ada pek kan. Pokoknya kena berimam kan. Allahu Akbar. Dia lompat dulu kan. Nak tunggu terlompat sekali kan. Nak kata macam tu pilih kan. Baik. Jadi sesuai dengan konsep la darar wa la dirar, sesuai dengan konsep ini kami mengatakan sesungguhnya inilah bab rokok tuan-tuan. Sini kita sesungguhnya menghisap rokok boleh membawa kepada kemudaratan, maka hukumnya adalah haram, khususnya setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh doktor ke atas orang yang tertentu. Walaupun tidak bahaya dari sudut kesihatan, tetapi ianya bahaya dari sudut pembajaran harta dan barangan yang tidak mendatangkan manfaat kepada agama dan dunia. Yang mana Nabi SAW melarang umatnya membazirkan harta sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan larangan itu menjadi lebih kuat apabila perokok sangat memerlukan wang untuk menyara pembelanjaan dirinya atau untuk anak dan kita kata isteri. Baik, ini kaedah tuan-tuan. Kaedah la darar wa la dirar. Apa sahaja tuan-tuan yang memberi mudarat kita kata. Apa saja. Hari ini kita ada macam-macam yang kita kata kan. Benda-benda yang memudaratkan yang tanpa kita sedar tuan-tuan, kita ambil dan sebagainya. Kita kena bermuhasabah. Saya tak nafikan tuan-tuan bila mana kita cakap tentang rokok, vape dan sebagainya tuan-tuan, ini benda-benda yang kita kata ialah kita perokok contohnya kan. Contoh dia sebagai seorang perokok, nak berhenti ni tuan-tuan, betul dia tidak boleh mengambil satu tindakan yang drastik, tak boleh kan. Saya pernah jumpa seorang perokok ni tuan, dia berhenti merokok secara drastik. Merokok berhenti, terus demam tuan-tuan, demam yang tak berkebah. Allahu Akbar. Bawa jumpa doktor. Doktor cakap, sebenarnya awak merokok ke? Ya. Kemudian berhenti terus. Tak boleh. Tengok. Nak kata dia perlu kita kata step by step lah tuan-tuan. Katakan kalau sehari dia merokok, tu saya tak tahu lagi apa ni kan. Contoh kan, sehari kita kata dia merokok 2 batang contohnya. Atau sikit Ustaz, okey, 5 batang. Okey. Contoh. Dia kena kurang. 4, 3, 2, 1. Macam tu. Kan? Kurang-kurang. Contohnya bulan ni kurang dari sebelum ni 5, ni 4. Ada tak kesan dia? Sebab dia kena fikir juga kesihatan dia. Kesihatan macam mana? Nak katanya takut tindakan drastik tu bahaya. Ada orang bila dia berhenti merokok terus, dia lemah. Ada orang dia berhenti merokok, dia kata dia kuat makan. Dia jadi pun makan tak, saya potong makan tak. Dia tak boleh, saya dengan diet, saya merokok balik Ustaz. Ada orang dia kurangkan 5, 4, 4. Tak tahan Ustaz, naik balik Ustaz, 6 terus. Boleh tak? Itu 5 naik balik. Jatuh. Ini lain kan. Kita yang penting tuan-tuan, kita kena nilai istiqamah, konsisten tuan-tuan. Kita nak meninggalkan rokok ni, dia kena konsisten. Saya ada salah saya yang dia boleh berhenti kan. Cuma dia buat, dia tekad, dia kata bulan Ramadan dia kata kan. Yalah mungkin sekali kena gantilah ke benda lain kan. Kita dah biasa mulut kita mungkin merokok, ganti ke benda lain. Makan apa kata gula ke, tak sama Ustaz, tak keluar asap orang kan. Dan sebagainya. Jadi penting kita kata ikhtiar, kita kata usaha. Sebab ialah kita tak nafikan kan, la darar wa la dirar. Kita tak nak membahayakan diri kita tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan benda tersebut kita kata membahayakan kita kata orang lain. Orang lain juga termasuk mendapat juga kita kata bahaya itu kita tak nak kan. Jadi Islam dia jaga semua. Dia bukan menjaga kita kata diri kita sahaja, bahkan dia menjaga kita kata keseluruhan orang Islam kita kata kan. Jadi nak jadi bila kita kata kita hidup dalam keadaan kita kata aman damai kan, tenang dan sebagai bahagia sebagai tanah kita kata benda-benda ni tuan-tuan kadang-kadang kita kata boleh menyebabkan kita kata pergaduhan dan sebagainya. Jadi itu saja untuk pagi ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat yang untuk diri saya dan juga tuan-tuan puan-puan yang baik daripada Allah Ta'ala. Sebarang kekurangan kelemahan datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, pihak majlis ucapannya akan sekian, terima kasih. Siap, Bu.